عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatul rajuli fi jama'atin. Bersembahyang seorang laki-laki termasuk perempuan. Fi jama'atin di dalam berjamaah. Tazidu ala salatihi melebihi sembahyangnya fi suqihi di marketnya wa baitihi di rumahnya bid'an wa 20 darajatun lebih daripada 20 darjat.
Wa dzalika, ya demikian itu. Yang dapat 20 darjat lebih itu ialah anna ahadahum idza tawaddaa, salah seorang kamu apabila dia berwuduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa ahsana al-wudu'a, maka dia memperelokkan wuduknya, thumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa salatah, dia mendatangi masjid tidak ada sebarang tujuan melainkan sembahyang, walam yakhtu khutwatan, dan dia tidak melangkah satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, melainkan akan diangkat baginya satu darjat, wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan daripadanya satu kejahatan, hatta yadkhulal masjidah, perkara itu berlaku sehingga dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjidah, maka apabila masuklah ia ke dalam masjid, kana fi salati, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikira dia bersembahyang, maka nanti salatu tahbisuhu, selama mana sembahyang itu menahannya, wal malaikatu, sedangkan para malaikat, yusalluna ala ahadikum, sentiasa berselawat ke atas salah seorang kamu, madama fi majlisihi, selama mana ia berada dalam majlisnya, yaitu alladhi shalla fihi, yaitu yang ia bersembahyang di dalamnya. Yaquluna, ketika itu berkata para malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah, tolong kesian kat dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, tolong ampunkan dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah, ampun, terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, selama mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia tidak menyakitkan di dalamnya, ma lam yuhdith fihi, dan juga selama mana ia tidak berhadas di dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cumanya lafaz yang kita baca ni ialah lafaz Imam Muslim. Nabi kita SAW dalam hadis ini menyebut tentang kelebihan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah melebihi sembahyang seseorang di rumahnya dan sembahyang seseorang di marketnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melebihi daripada seseorang sembahyang di rumahnya tanpa berjamaah, ataupun sembahyang di marketnya, di tempat kerjanya tanpa berjamaah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang seseorang di masjid, sembahyang seseorang secara berjamaah melebihi sembahyang seseorang di rumahnya tanpa berjamaah. Mungkin di sana seseorang sembahyang di rumah secara berjamaah. Contohnya, dia mengimami isterinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau isterinya sembahyang seorang, dapat satu. Dia sembahyang dengan isterinya, dia tolong isterinya, dia mendapat 27, isterinya pun mendapat 27. Ataupun dia sembahyang di market. Di market ni contoh, di market ni ialah contoh Rasulullah. Maknanya di tempat dia bekerja, di tempat dia berniaga. Mungkin dia sembahyang seorang-seorang di market. Tapi kalau di market ada tempat sembahyang, jadi di market itu, walaupun sembahyang di market, ada jamaah di market,
ada surau di market, jadi mereka juga mendapat 27 kali ganda. Cumanya 27 di rumah, 27 di market, 27 di surau tidaklah seperti 27 di masjid. Tapi 27 juga, tapi tak sama seperti 27 di masjid. Jadi kita doa insya-Allah, moga-moga Allah bagi siap masjid kita pada waktu dia, insya-Allah. Dapatlah pahala kita sembahyang 27 sembahyang di masjid. Taib. Walaupun 27 tapi tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lebih ni bid'an wa 20 darajah. 27 tu mengikut satu hadis yang lain. Tapi 20 lebih. 21, 22, 23. Ada hadis yang menyebut 25. Maknanya 27 darjah. 27 darjat. 27 darjat. Satu darjat di antara bumi dan langit yang pertama. Berarti 27 kali bumi dan langit yang pertama. Sebab itu generasi sahabat, kalau mereka terlepas sembahyang jamaah, mereka menangis. Sebab mereka terlepas kelebihan. Ketika itu bila mereka menangis, orang tepuk bahu. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Orang pujuk sebab mereka sedih. Orang urut dada mereka. Tak apa, tak apa. Esok usaha lagi. Tak ada hari ni. Patutnya kita kena kata dekat orang terlepas sembahyang jemaah tu, takziah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sallallahu alaihi. Jadi kalau tengok kawan kita lepas sembahyang jemaah, kata-kata takziah. Pasal apa kata takziah? Sebab hang terlepas sembahyang jemaah. Kita ni hidup dalam pondok ni, kalau tak sembahyang jemaah, ni pondok ni kubu. Pada zaman penjajah dulu, waktu rosak dah masyarakat, tapi dalam pondok smart dia, untuk guru jaga anak murid. Di pondok ni seumpama sebuah negara di dalam sebuah negara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok guru pondok ialah raja pondok. Waktu masyarakat di luar rosak, dalam pondok smart, selamat. Tok guru jaga sembahyang jemaah anak murid. Sebab sembahyang jemaah ni sangat penting. Dan lepas sembahyang jemaah, dia seumpama kambing yang terlepas daripada kumpulannya. Orang yang sentiasa hidup sembahyang jemaah akan sentiasa selamat daripada dia diterkam oleh iblis dan syaitan. Kalau kita jaga sembahyang jemaah, iblis dan syaitan dan kuncu-kuncunya tak dapat nak menangkap dan menghancur dan memusnahkan kita. Jadi siapa-siapa yang buat halai balai sembahyang jemaah, sallallahu alaihi Muhammad, buat halai balai sembahyang jemaah, nanti dia akan diperangkap oleh Dajjal. Dia tidak akan selamat di zaman Dajjal laknatullahi alaihi. Kalau terlepas daripada sembahyang jemaah, walaupun sembahyang qada, tetap sembahyang jemaah. Ni orang Islam, ni orang soleh. Dahlah sembahyang tu sembahyang qada, terlepas sembahyang pula seorang-seorang, lingkup hancur, lebok, musnah, hancur, binasa. Tak ada apa dah, hilang semua dah. Na'udzubillah min dzalik. Dia ni tosah kata terlepas sembahyang. Sembahyang bangkit orang bangun subuh pun kencing dah, dikencing telinga oleh syaitan dah. Kita bangkit waktu orang bangun subuh. Bangkit orang bangun subuh, tinggal kita dah penuh dengan kencing syaitan dah. Jadi bangkitlah sebelum subuh.
bangkitlah sebelum subuh. Ya rahmat Allah ni ustaz mengajak sebelum subuh, tapi hampa tak mai. Hampa ustaz hampa tak mai. Hampa nak dia apa? Salah Sayyidina Muhammad. Tolonglah diri sendiri. Dalam pondok pun hampa hancur, tak tahulah luar esok. Ustaz doa. Kalau hampa tak bangkit mayang subuh, tak bangkit semari mengaji sebelum subuh, tak tahulah. Ikutlah jalan Dajjal. Nak selamat, ikut jalan ni. InsyaAllah selamat. Ni tolong bagi selamat lah jalan ni. Ha? Nak turun dari sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangkit awal sikit. Sebelum subuh mengaji. Jangan ustaz mengajak berumpamai. Ustaz masuk dalam kelas tu, dah ada lah. Tolonglah selamatkan diri sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Wa dzalika. Macam mana cara nak dapat 20 lebih tu? Nak dapat 20 lebih. 21, 22, 23, 24, 25, 27. Macam ni. Wa dzalika macam ni. Anna ahadahum idza tawaddaa, salah seorang kamu bila dia berwudu, fa ahsana al-wudu'a, dia memperelokkan wudu. Bukan main wudu di masjid, bukan main wudu di surau, mengambil wudu di rumah. Macam SOP lah ni tu. Ambil wudu di rumah. Ambil wudu pula bagi elok, bukan ambil hanya untuk mensahkan wudu, tapi wudu yang lengkap. Fa'asana wudu macam mana? Jaga sunat-sunat wudu. Macam ni. Ni tangan. Basuh tangan dulu. Sampai ke pergelangan tangan. Lepas tu kena kumuk 3 kali. Hak ni pun 3 kali. Ambil wudu, basuh 3 kali. Wudu 3 kali. Masuk air sikit dalam hidung. Seh keluar sikit. 3 kali. Lepas tu ambil wudu, sapu muka. Sapu muka ni maknanya sampai ke atas kepala, sampai belakang sampai bawah. Tu fa'asana wudu. Lepas tu Allahumma salli ala waktu turun. Wudu ni kena waktu turun. Kau tu tak sunat waktu turun tu. Tahun tu baru orang tu sihat. Muka seri. Lepas tu bila mana ambil wuduk ni, sampai atas-atas ni, belakang-belakang ni, bawah-bawah ni, siapa ada janggut pula, si jilati janggut, menyilati janggut tu, menyilati janggut. Janggut ni, bila orang ada janggut ni, dia tak wajib ni, sekat ni ya. Sini sampai sini, sini sampai sini. Hak ni tak wajib dah janggut ni, pasal janggut tebal. No, janggut nipis dah tak. Oh ni wajib ni. Allah Sayyidina Muhammad. Janggut nipis tu wajib sampai ayak. Tapi kalau tebal ni tak payah, sekat ni ya. Lepas tu sunat apa? Sunat bagi sampai menyilati janggut. Tebal tu makna apa? Tak nampak kulit, makna tebal. Kalau janggut macam nampak kulit, nama dia nipis. Nipis wajib. Nipis wajib menyampaikan ayat. Ni orang lelaki-lelaki. Kalau tebal tak payah sampaikan ayat. Cukup. Maknanya sakat ni atau menyilati. Tapi kalau perempuan ada janggut, wajib sampaikan ayat walaupun janggut lebat. Janggut lebat. Tapi dia nama dia solihah, perempuan. Wajib sampaikan ayat. Tangan ni bila ambil wudu, mana kita, kalau kita ambil dalam kolah, ambil macam tu, kena gosok
kena gosok. Ambil pula. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita ambil pakai pancok, macam tu. Faham? Kalau ambil pakai pancok, tahan macam tu. Kalau ambil dalam kolah, ambil macam tu. Tiga kali basuh tangan. Kalau dalam kolah 3 kali, soalan Sayyidina Muhammad, celup, bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Dah cukup dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kata fa'asal wudu, maknanya kena gosok. Tadi tak gosok tak apa lah kan? Kalau fa'asal wudu, kena gosok. Sama juga tangan kiri. Kanan dulu baru kiri. Lepas tu bila main tang kepala, ambil ayak tu, sapu keseluruhan kepala. Kalau asal mazhab kita, ambil kena tiga orang rambut dah cukup, memadai. Kalau kita malas nak buat macam tu, ambil, tak mau kena, walaupun pakai sugi. Tapi fa'asal wuduk maknanya sapu keseluruhan kepala. Yang terbaiknya, teluk ayat macam tu, pergi ke belakang, main ke depan. Pergi ke belakang, main ke depan. Lepas tu, sapu telinga. Sapu telinga ni buat masuk jari dalam telinga. Lepas tu, bagi jalan dulu kona-kona ni. Bagi jalan kona-kona ni. Last kali, betul. Ambil lagi ayak, buh lagi telinga. Lepas tu bagi jalan hak dalam ni, kona-kona tu, buat macam tu 3 kali. Kemudian basuh kaki. Kaki ni, kalau jurus ayak tu dah madai. Tapi, bila kata fa'asan wudu, kena gosok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala thumma atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. Baru pergi masjid, lepas ambil wuduk di rumah. Pergi masjid tu pula, la yuridu illa salata. Pergi masjid tu tidak yang mengkenaki melainkan sembahyang. Bertujuan yang paling utama sekali, pergi masjid nak sembahyang. Okay, kalau dah macam tu dia telah buat, walam yakhtu khutwatan, dia tidak melangkah satu langkah, ila rufi'a lahu biha darajah, melainkan akan diangkat baginya satu darjat. Ni darjat ni bukan darjat hak tadi. Hak 27 tadi bukan hak tu. Ni darjat lain. Hati 27 tu memang dah tersedia kalau dia buat sembahyang jemaah. Faham? Cuba kira daripada rumah kita langkah pergi masjid berapa langkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kali 50 darjat. Kalau masjid naik kereta, mungkin perkiraannya ialah gelek kereta tu. Kan? Motor, basikal. Tapi nak juga hak langkah tu parking jauh sikit. Sebab nak langkah mai 10 langkah, 20 langkah. Langkah mai. Maknanya hak kereta pusing pun dapat. Hak langkah-langkahan pun dapat. Bayangkan kalau ada rumah 1 kilometer agak-agak berapa pusing. Pusing tayar kereta. 1000 kan? No? 1000 darjat. 1 darjat antara bumi langit pertama. Bayangkan kelebihan yang Tuhan bagi kepada orang yang sembahyang berjamaah. Tak itulah kena sedih tepuk bau orang yang tak main bayang jemaah ni. Tak sia. Pasal hang terlepas kelebihan. Hang terlepas pahala. Sian kat hang. Tapi orang tu tepuk dia, tepuk bau orang. Dia tak faham. Tak faham kena ceramah kat dia pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ada satu orang sahabat Nabi zaman Rasulullah. Dia main masjid berlari-lari, balik masjid berlari-lari. Lepas orang bagi salam, dia pun bangkit, terus berlari-lari balik. Dia kata dia ni pasal apa, main pun kelang kabut, balik pun kelang kabut. Akhir Nabi kata, aku nak tanya, sebab apa hang main berlari-lari, hang balik berlari-lari? Rasulullah, rumah saya jauh daripada masjid. Jadi saya kena main berlari-lari, nak kena main awal berlari-lari. Lepas tu bila sembahyang pula, lepas sembahyang berlari-lari balik pula, sebab kami orang miskin, baju kami, pakaian kami share dengan isteri dia. Pakaian yang menutupi aurat tu share, kongsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak bagi balik bini pakai pula. Metara tu zaman sahabat berebut-rebut nak bagi isteri sembahyang pula. Akhirnya subhanallah, sahabat ni dia minta Rasulullah, boleh tak kalau saya pindah dekat dengan masjid? Nabi kata jangan. Elok dah tu. Sebab nak bagi kelebihan ni. Akhirnya para sahabat yang dengar Nabi cerita kelebihan ni, sallallahu alaihi wasallam, mereka tak mau ketinggalan mendapat kelebihan ni. Rumah mereka dekat dengan masjid. Rumah kawan tadi jauh pada masjid. Akhirnya mereka minta nak berpindah, nak duduk jauh daripada masjid. Nabi kata tak boleh. Hampa jirah masjid. Dia ni kelebihan dia duduk jauh pada masjid. Tu kelebihan dia. Mereka ni duduk dekat masjid. Nabi kata hampa jirah masjid. Tak boleh. Akhirnya mereka nak dapat kelebihan macam dia hak duduk jauh pada masjid. Mereka langkah pendek-pendek main masjid. Setiap orang para sahabat pada orang tu mereka punya aloba kepada kebaikan. Hak duduk dekat masjid jalan lambat-lambat pula. Cuba buat balik kita lambat-lambat. Itulah para sahabat Nabi. Itulah mereka dapat keridaan Rasulullah. Pada waktu dia berfikir. Qala walam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu walam yakhtu khutwatan illa rufi'a laha biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan pula satu kesalahan, kesilapan, dosa. Satu langkah akan diangkat satu darjat, dihapus satu dosa. Faham kata orang main mayang jemaah, sikit pun dosa mereka dah tak ada lah. Mereka bersih daripada dosa. Pasal mereka nak masuk masjid rumah Allah, takkan nak masuk masjid dengan dosa. Tuhan tak bagi masuk masjid dengan dosa. Rumah dia bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya orang yang masuk masjid, mereka tak masuk dengan dosa. Bayangkan rahmat Allah. Maksudnya kalau nak tengok orang yang bersih dari dosa, tengok orang yang masuk masjid, mereka tidak ada dosa. Kecuali kalau dosa besar mereka buat, dosa besar lekat lah. Dosa kecil tak ada lah. Ada satu orang, dia mengaji hari Jumaat, ngaji di Masjid Pelubang. Waktu tu Ustaz Mak Yahya mengajar hari Jumaat. Lepas dia mengaji, dia salam Tok Guru sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia langkah keluar pada masjid, dia langkah dalam beberapa langkah ya, hingga 4-5 langkah dia jatuh. Orang pun angkat masuk masjid, masuk dalam masjid, tengok-tengok dia dah memandang lah. Maknanya ruh nak keluar dah daripada badan dia. Akhirnya matilah dia di dalam masjid. Dia mati hari Jumaat. Dia mati lepas mendapat keridaan ketika dia salam dengan guru dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mati hari Jumaat lepas mengaji, lepas daripada salam Tok Guru,
dalam masjid dia mati, maknanya orang ni bukan sembarangan. Tuhan tahu hati atau bohong lah. Kalau betul dengan aku bagi yang macam tu. Tapi kalau dengan aku orang babat lebih kurang, soalan saya nak susah mimpi ya. Tak dapat lah. Nak tengok baik seseorang, tengok hari mati seseorang. Kalau hari mati dia terbaik, berarti selama ini dia hidup dia mendapat keridaan Allah. Tosah berlakon lah jadi baik. Baik ni bukan lakonan, baik ni hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ciptalah kematian yang baik melalui kehidupan yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup dalam kepala otak ni. Ni anak-anak semua. Set. Aku dah makin awal. Aku nak buat ibadat. Aku nak mengaji sebelum subuh. Aku nak bayang tahajud. Aku nak munajat. Aku nak baca Quran. Dalam kepala otak ni set. Belajar buatlah. Supaya esok bila tua, tak boleh buat, pahala tetap dapat. Tapi kalau itu hidup tak lekat lagi. Makin awal. Makin semayang. Doa. Baca Quran. Lepas tu mengaji sebelum subuh. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dibuatlah ibadat waktu muda. Sebab buat ibadat waktu muda tak sama macam buat ibadat ketika tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa hutta anhu biha daraja hatta yadkhulal masjidah. Sehingga masalah Sayyidina Muhammad dia masuk masjid. 3 perkara dia dapat. Pertama, dia hapus merkab yang pertama, dia angkat 1 darjat, 1 langkah 1 darjat, dia hapus 1 kejahatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat, di sini dapat 2. Diberi 1 langkah 1 darjat, dia hapus daripada dia 1 kejahatan. Sampai masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, maka apabila masuklah ia ke dalam masjid, kana fi salati. Masuklah masjid, dia dikira bersemayang sekalipun dia tak semayang pun. Bila dia pergi masjid, sudah tentu dia semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat je. Lepas tu dia bersandar. Ataupun dia tidur dalam masjid ni i'tikaf. Ataupun dalam masjid dia tak niat i'tikaf pun, dia mendapat pahala seperti bersembahyang sekalipun tak sembahyang. Kalau dia bersembahyang tahiyatul masjid, dia niat i'tikaf, dapat pahala lain pula. I'tikaf tu benda lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang tu pun kita boleh niat i'tikaf. Jadi kita dah duduk dalam tahiyat akhir, kita niat saja aku beriktikaf dalam ini masjid kerana Allah Ta'ala. Lepas tu lepas sembahyang tidur, dapat pahala i'tikaf sehingga masuk waktu sembahyang. Sallallahu Sayyidina Muhammad dapat pahala sembahyang. Tapi kalau dia berhadas, kentut, dia tidur lena dah, pahala sembahyang tu habis. Faham? Pahala sembahyang tu habis. Pahala i'tikaf jalan, pahala sembahyang habis. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau dia duduk dalam masjid, masalah Sayyidina Muhammad, berzikir pula, dapat pahala lain. Zikir tu pahala lain pula. Kalau dia kata subhanallah, pahala subhanallah tu dah penuh di antara bumi dan langit. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, pahala tu dah penuh dah di antara bumi dan langit. Berarti orang ni mendapat laba, untung, habuan yang cukup banyak. Qala ma kanatis salatu tahbisuhu. Jadi yang menyebabkan dia tak keluar masjid sebab orang tak qamat lagi. Orang nak sembahyang, dia tak keluar masjid sebab sembahyang tu menahan dia.
Jadi mana menunggu sembahyang itu seperti sembahyang. Kalau dia pergi awal tengah jam tu macam sembahyang. Kalau sejam tu macam sembahyang. 5 minit tu macam sembahyang. 3 minit tu macam sembahyang. Itulah pahala tunggu sembahyang. Yang buat ni, yang saya tengok orang tabligh. Hak lain tu tak tengok lagi. Ataupun orang mengaji, hak mengaji kitab ni, hak mengaji hadis ni, tahu hadis ni, pergi masjid awal pun saya tengok, jumpa. Tapi yang buat tu banyak orang tua-tua, orang muda-muda tak buat. Pergi masjid awal semua, sejam nak masuk sembahyang, pergi dah, sampai dah masjid. Tu ialah, kalau kita terjumpa orang macam tu, kita Allah temukan dengan calon-calon orang yang akan menghuni syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Qala wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Sementara malaikat pula berselawat ke atas salah seorang kamu. Hak macam tadi. Dah dapat kelebihan melangkah, dapat darjat, dapat kelebihan dihapuskan dosa, dapat kelebihan sembahyang kerana tunggu sembahyang. Lepas tu pula malaikat selawat atas dia pula. Malaikat berselawat maknanya malaikat kata hak ni. Iaitu malaikat kata apa? Jadi malaikat berselawat ke atas dia selama mana dia duduk di tempat duduk dia, fi majlisihi alladhi shalla fi. Tempat duduk dia duduk di tempat duduk dia yang dia nak sembahyang tu. Apa kata malaikat? Allah marhamhu, ya Allah limpahkan rahmat kepada dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. 3 perkara malaikat minta. Yang pertama malaikat minta dia mendapat rahmat. Yang kedua malaikat minta dia mendapat keampunan. Yang ketiga malaikat minta dia diterima taubat. Habislah. Jadi kalaulah dia buat hari-hari, dia buat dah 30 tahun, bayangkan doa dia, kita ni dapat doa untuk guru pun kita dah besar dapat rahmat. Mahu ni kami berziarah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ulama Mesir Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Berasa doa dia hebat. Doa ni kalau daripada awliya, doa tu mustajab. Lepas tu kita kalau jumpa orang soleh pun tetap minta doa kat saya. Kalau dia kata insya-Allah pun alhamdulillah, syukur. Ni doa ulama. Mahal doa dia apa? Doa dia apa kadang-kadang dia tidak ada expired. So, doa ni kadang-kadang dia ada expired. Doa para awliya tak ada expired, berpanjangan. Bagaimana kita hidup, doa tu tak habis. Kita dapat doa tu. Bayangkan doa malaikat. Mendapat doa malaikat. Hari-hari dapat doa malaikat. Pastikan hari-hari mendapat doa malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang beruntung, orang yang betul, inilah orang-orang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan mendapat doa malaikat ni malam yu'zi fihi, selama mana dia tidak menyakitkan orang dalam masjid tu. Duduk dalam masjid, tiba-tiba pergi sekeh orang, bagi habis potong putih pasal tu. Faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun duduk dalam masjid, tiba-tiba berum, bunyi kentut. Orang nak kentut, orang lari pergi luar, dia berum. Tu dia kentut dia, makan apa ni? Terlalu tak menyakiti orang. Ataupun dalam masjid, contoh macam orang Arab,
Masjid dah penuh, langkah pergi depan, langkah kepala orang. Mana ada dia bukan langkah bau kita, langkah kepala kita. Kita duduk celah kangkang dia. Ish, Arab ni. Ketika tu habis kepala dia. Menyakitkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma lam yuhdith fihi. Yang kedua, selama mana dia masih belum berhadas dalam masjid. Bila dia kentut, habislah. Kena ambil uduk lain, habislah. Pahala hak jalan tadi tu, habislah. Baik. Jadi mudah-mudahan kita selalu jaga mayang jemaah. Dan ajak kawan-kawan kita jaga mayang jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perkara bir, dalam perkara kebaikan. Tolong menolong dalam perkara taqwa. Saling membantu dalam perkara yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sifat orang beriman. Sebab tu Nabi sebut al-mu'min lil mu'min kal yadain yaghsilu ihdahuma al-ukhra. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti dua tangan. Yaghsilu ihdahuma al-ukhra. Hak ni basuh hak ni, hak ni basuh hak ni. Baru nama orang beriman. Kalau kita kira kita seorang je, tak kira kawan kita, kita masih belum orang beriman yang sempurna. Suami isteri saling tolong-menolong. Kalau suami bangkit tahajud, dia kena mesti gerak isteri dia bangkit. Isteri bangkit tahajud, gerak suami dia bangun. Sehingga gerak suami dia bangun. Ada orang suaminya pergi mengaji, isteri duduk rumah. Sedangkan di rumah bukan ada kerja apa pun, ajaklah isteri pergi. Kalau kita macam tu, kita bukan seorang yang beriman yang sempurna lagi. Ada orang yang isteri dia pergi, suami tak pergi. Suami pergi hantar ya. Lepas tu pergi mana-mana sejam ambil. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang nak merangkul kebaikan seorang-seorang tanpa ajak orang lain buat kebaikan sama, dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Orang mukmin ni dia bermanfaat untuk orang lain. Kalau lempak tengah laut jadi pulau, lempak dalam sungai jadi titi. Mana berguna? Dia duduk tu berguna. Ustaz tak cerita waktu mana ustaz umur macam kamu. Kami bukan ustaz lagi, baru budak mengaji. Tapi tak ada yang semayang seorang-seorang. Ustaz bangkit paling awal sekali. Bangkit paling awal sekali dan gerak semua. Kalau kita tak bangkit awal, lepas tak bangkit. Dia bangkit awal sekali. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk dalam suasana mayang seorang-seorang. Tak mayang sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu waktu duduk macam kamu, umur macam kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan ustaz tak bantau pun, tapi diri sendiri tu. Diri sendiri tu. Tuhan bagi kekuatan untuk bangkit awal. Ada satu masa Sallallahu alaihi Muhammad tidur dalam pukul 3 pagi, dengar bunyi lagu. Tak mana lagu ni. Kali ustaz ni, telinga ustaz ni, kalau lipas lalu pun dia jaga. Lepas tu duduk di asrama tu kan, lalu lipas pun jaga. Telinga nipis. Ada sekali tu duduk, bausa macam benda masuk telinga. Apa benda masuk telinga apa dah ni? Benda ni walaupun dia kecil, masuk telinga rasa macam besar. Rupanya lipas masuk anak lipas. Lepas tu ambil kesang, tojoh mati dalam telinga, tojoh keluar pula. Duduk rumah apa ni, rumah sewa. Rumah sewa pun buruk. Tapi nak mengaji macam tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu buat macam tu tak? Nak tidur tu ada headset. Pasal lagu apa? Qasidah apa masuk?
Tak pasang kursi tu apa? Gerak tidur. Tak ada benar gerak tidur. Tapi tak bangkit. Bangkit. Bujang. Soalan Sayyidina Muhammad. Tengah malam. Dia nak bangkit tidur ni mudah je. Tepuk bantai. Tepuk bantai. Bantai. Lagi 4.5 gerak aku lah. Apa yang try buat? Tak pakai jam gerak pun bangkit. Tapi bila jaga 4.5 terpacak tu, bangkit. Kalau kita tak bangkit lah. Tak idea. Mana esok tak idea, tak idea. Tapi kalau kita buat macam tak payah. Sebenarnya bukan bantai tu, malaikat yang jaga bantai tu. Dia gerak kita. Ni kalau nak bangun lah, tak bangun, terus bagi petua apa? Kalau nak bangun, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, biar dalam hati tu ada minat dan suka bangkit awal. Dengan kita ada umur macam kita 4 jam tidak cukup lah. Kalau umur dia orang dewasa, dia boleh tidur lagi lebih daripada 4 jam, dia tu tak baik lah. Tak berguna lah. Tidur hal lebih tu tak baik lah. Tak bantu kesihatan kita dah. 4 jam ya. Tapi kalau tidur lewat pukul 1 baru tidur, Allahumma salli ala Sayyidina 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidur awal ni bagus. Habis mengaji, kita tak pukul 12, tidur. Apa lagi? Tidur pukul 12 tu cantik lah. 1, 2, 3, 4. Keempat boleh bangkit lah. Kalau kita amal pula, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, apa? Amal tak tu, Irfan? 11 kali, kadang-kadang tak ada. Kalau amal laqad ja'akum rasulun yang usah ijazah tu, tidur walaupun lewat, dia akan jadi elok-elok tu. Lewat tapi segar. Kalau tidur awal, dia 4 jam dia akan jaga lah. Lepas tu nak pergi tidur, dia tak boleh lah. Dia macam tak boleh tidur lah. Dia jaga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bangun ketika azan dah orang bunyi, berkumandang. Kita telah dikencing di telinga kita oleh syaitan. Tu tak ada apa lah. Kalau kawan kencing, kamu marah. Kawan tu tak mau pergi belayak, dia pergi tala di telinga kita. Syum. Marah kan? Tu syaitan kencing pun tak marah. Kan sedap kencing dia. Syok kencing dia. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belajar jadi orang soleh. Ketika remaja dah belajar jadi orang soleh. Sebab kamu nak bimbing orang. Kalau diri sendiri pun tak boleh bimbing, nikah esok pun tak boleh bimbing bini. Tak boleh bimbing isteri. Kalau isteri pun tak boleh bimbing, jauh sekali nak bimbing anak-anak, tak boleh. Ayah ni dia pedoman, anak nak tengok dia buat apa. Ayah sendiri pun tentang pukang hidup ibadat. Macam mana nak suruh anak-anak buat ibadat? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ala Sayyidina Muhammad. Pengajian kita malam ni ditaja oleh Hafiz Shah Alam, yang pahalanya dihadiahkan pada ibundanya, iaitu Hajah Rashidah binti Yahya. Mudah-mudahan Allah merahmati ibunya dan merahmati anak yang soleh ni. Mudah-mudahan kita semua dapat menumpang kebaikannya di dunia dan juga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.